ila hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahati wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in thumma ila arwahi walidina wa muallimina ajma'in. Syailamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala masih lagi dikekalkan pada kita dengan nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dihidupkan kita kembali setelah kita mati seketika, dimatikan seketika. Dan jangan lupa untuk kita berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Muslimin muslimat rahmati Allah. Kita sambung lagi 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis yang 32, bahagian yang ketiga. Yang bertajuk berani dan berdisiplin. Tajuk dia berani dan berdisiplin. Baik. Baik. Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa ashja'an nas. Qala wa qad fazi'a ahlul madinati layla sami'u sawta. Qala fatalaqqahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala farasin li abi Talhah uryin wa huwa mutaqallidun sayfahu faqala lam tura'u rawahu Bukhari. Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia dan orang yang paling pemurah dan orang yang paling berani. Okey. Berkata Anas radhiyallahu anhu, pada suatu malam pernah terjadi satu kejadian yang mencemaskan penduduk Madinah. Mereka mendengar suatu suara yang mencemaskan. Lalu orang ramai berpusu-pusu pergi ke arah suara itu. Tiba-tiba mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan balik dari tempat kejadian itu. Baginda menunggang kuda kepunyaan Abu Talhah yang tidak berpelana, dalam keadaan menggantungkan pedang pada lehernya sambil bersabda, tidak mengapa, tidak ada sesuatu yang perlu kamu takutkan. Baik. Hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu. Okey. Anas bagi tahu Rasulullah ni adalah orang paling berani, paling pemurah dan paling berani antara kita. Kalau betul dia pergi dulu berani Rasulullah. Kita
sikit-sikit ada takut. Tapi Rasul tak. Mana nak cerita kebergantungan kita, Rasul ajar apa kebergantungan. Nak takut apa sebenarnya kita ni sebenarnya? Kadang-kadang takut. Itulah ujian kita di akhir zaman. Takut dengan dunia. Yang cakap saya, yang cakap ni bersama kan? Ada timbang tara dia lain. Ya, tapi Rasulullah tak. Rasulullah dia ajar sebenarnya Allah ada. Baik. Macam Habib apa yang apa tu? Habib lah kan. Lawan kan, berani dia. Allah je. Takut dia dengan siapa pun dia tak takut. Okey, cerita dia pada satu malam ada satu kejadian pada satu malam kat Madinah ada satu terjadi. Dengar suara tau. Orang ramai pun mula dah kumpul nak pergi tengok. Jadi Rasulullah tiba-tiba nampak Rasulullah tengah kuda. Adalah naik kuda tu tak ada pakai pelana apa-apa kan. Pelana kan dekat atas kuda. Tak pakai apa-apa. Naik. Lepas tu pedang kan. Rasulullah kata sampai Rasulullah kata jangan bimbang tak ada apa-apa. Okey. Everything is fine. Don't worry. Okey? Tak mengapa Rasulullah kata tak ada apa yang kamu takutkan. Tak ada apa. Okey, itu cerita dia, itu cerita kisah dia lah. Dalam hadis ini kita dapat melihat keberanian dan tahap disiplin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku satu kejadian yang menakutkan penduduk Madinah pada satu malam, maka Nabi kita adalah orang yang pertama sekali berangkat menuju ke tempat kejadian itu. Rasulullah pemimpin dia pergi tu, dia pergi tengok. Yeah. Baik, kita lihat baginda pergi dengan senjata yang lengkap dan baginda mampu menderai seekor kuda yang tidak berpelana. Hebat ya Rasulullah ni, memang seorang yang hebat, sangat-sangat hebat. Lepas tu kita rasa rindu sangat macam mana nak jumpa Rasulullah, macam mana kita baca Rasulullah macam ni, tengok susuk tubuh Rasulullah tu bagaimana dia. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dapat bertemu Rasulullah SAW di akhirat esok. Sesayang kita kena ada sentiasa rasa sayang Rasulullah. Apa yang perlu kita buat, apa yang Rasulullah ajarkan tu kita amalkan. Kita sentiasa berselawat. Ya. Baik. Sekiranya bukan kerana Nabi kita itu seorang yang pandai menunggang kuda, tentu baginda tidak dapat melakukan demikian. Jadi baginda ada orang yang cekap dan disiplin, berani dan terlatih. Itu Rasulullah SAW. Ya. Seorang yang cekap. Rasul didik kan? Bukannya Rasul didik para sahabat untuk menjadi seorang yang cekap. Didik juga seorang yang terlatih, ada disiplin. Lepas tu apa-apa dalam hidup ni adalah disiplin. Semua kena disiplin. Pertama disiplin dalam ilmu. Kena disiplin. Ya. Kalau siapa yang biasa dengan kajian, dengan pendidikan kena disiplin lah tu. Ada sumber rujukan dia apa-apa semua. Itu disiplin ilmu. Mana kita ambil kata-kata tersebut kan, kat mana belajar macam tu. Lepas tu kita sebagai seorang anak, disiplin kita apa, ajar anak kita disiplin, didik anak kita dengan disiplin. Sembahyang, disiplin dengan sembahyang dia. Solat dia, terutama solat. Disiplin dengan solatnya. Kan? Apa dah? Semua. Bangun paginya. Nak pergi sekolahnya, tapi Covid ni tak adalah pergi sekolah. Kan? Itu disiplin kan anak-anak. Kemudian kita sendiri kena disiplin. Solat kita, disiplin solat kita. Jadi solat je, jaga. Selesai solat, selesai semua benda. Selesai solat, selesai semua benda.
Semua masalah diselesaikan insya-Allah. Solat. Lepas tu kita disiplin dengan segala perbuatan kita pun kena disiplin. Mana perbuatan? Kena jaga lidah lisan kita, disiplin. Nak tutur kata kita, cakap kita. Jangan sebarang. Dengan siapa kita berbicara, kita tengok. Dengan siapa kita bercakap. Kadang-kadang kita tak disiplin benda-benda macam tu, tak disiplin. Kita tak tengok. Ni pasal apa? Pasal kita rasa kita je. Tak boleh macam tu. Baik, kita dalam apa? Islam ajar benda macam-macam. Begitulah. Seterusnya. Lepas tu berani. Saya macam saya ada lah kurang sikit keberanian itu, masih ada tak ada benda pada yang nak cakap, kadang-kadang saya tertahan untuk berkata. Maknanya tak berani cakap lagi. Ada kan benda banyaklah dalam agama ni, akan sampaikan yang benar walaupun pahit, sampaikan. Itu nak sampaikan tu yang benar tu, kadang-kadang nak jaga hati orang. Kita akhir zaman ni kita terlalu banyak jaga hati orang. Kita nak jaga hati orang. Nak jaga semua orang, jaga hati. Sampaikan benda yang kebenaran pun, kita nak menyampaikan kebenaran itu pun kadang-kadang tak mampu kita nak sampaikan. Sampai macam tu sekali. Walhal sebenarnya kan hidup ni memanglah kita adakah masyarakat, tapi hak Allah tu yang pertama kita utamakan. Hak Allah. Itu saja. Kita muhasabahlah diri, kena muhasabah diri kita macam mana, apa yang telah Allah datangkan kepada kita ni, dan semua untuk kita muhasabah diri kita. Bagaimana baginda Nabi SAW, kita tengok Rasulullah tu bagaimana dia didik para sahabat. Kadang-kadang kita terpaksa diamkan, ada terpaksa didiamkan. Benda sepatutnya kita tegur, kita diam. Tak nak tegur apa, tak nak jaga tepikan orang, kata macam tu. Padahal nampak benda tu ke depan mata, benda salah tu depan mata, dan kita pemahaman kita tentang bil hikmah tu kadang-kadang tak tepat. Bil hikmah, di mana ada ramai orang kata dakwah dengan bil hikmah, tapi kadang-kadang tak tepat. Apa saja sebenarnya apa yang kita nak buat dalam hidup ni, dan kita nak lakukan tu, dia mesti adil. Bil hikmah tu mesti adil juga. Sebab tu kan kaedah tu kan, kalau nampak kemungkaran tu, ada banyak kaedah tu kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi, wa illam yastati' wa bi lisani, wa illam yastati' wa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Kena macam tu. Walhal kita ni sebaik-baik umat kan? Kita sebaik-baik umat Allah tu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Sebaik-baik umat kenapa? Kerana kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ajak kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Tu sebab Allah bagi tahu sebaik umat, kita jadi umat terbaik macam tu. Sebab apa? Agama kita ni dah sesuai dah semua. Islam dah sesuai. Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah dah apa? Sempurnakan kan? Dah sempurnakan. Semua dah ada. Rasul dah ajar dah. Banyak benda semua Rasul dah ajar.
Kan? Sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara Rasul dah ajar, dah tunjuk. Cuma kita nak ikut tak nak ikut je. Yakin tak yakin. Masalah kita akhir zaman adalah krisis keyakinan. Umat Islam lebih nampak logik, mengkaji tentang logik. Itu ya, diyakini tentang yang logik je. Logik ke kadang-kadang habis itu mana nak letak perkara ghaib tu. Semua nak logik tu. Ada, tengok. Jadi kemudian Allah dah sempurnakan nikmat tu. Nikmat tu kena kongsi. Nikmat yang kena sempurna kena kongsi. Apa paling nikmat paling besar tu adalah iman dan Islam. Kena kongsi dengan semua orang. Sebab tu kita sampaikan Islam tu kepada semua, seluruh alam. Ada sahabat-sahabat saya sekarang berdakwah di Jepun. Oh. Ada tim ke jauh. Kita rupanya orang Jepun ni ada tu, tapi ada Islam tapi tak ramai. Dia punya komunitas tu sangat-sangat kecil. Kemudian generasi-generasi yang seterusnya tu dah mula tak ada dah tahu pasal Islam kat Jepun. Sedangkan kat sana kebebasan beragama boleh kan kat sana. Kita ada orang nak sampaikan. Kita makin hari makin akhir zaman makin takut. Kita takut dengan apa? Bukan takut dengan akhirat, takut dengan keduniaan. Takut kita miskin. Takut kita susah. Kita takut kita sakit. Banyak fikir kadang-kadang kan. Allah, kalau aku jadi ni, isteri aku macam mana? Anak aku macam mana? Macam kalau buat ni. Sedangkan kalau benda tu baik kan, mengikut landasan syariat Allah, kita tak boleh takut. Yakin tak? Duk. Kemudian kita tak tahu, kita tanya orang yang lebih tahu, yang ahlinya, yang tanya. Kadang kita masalah kita kadang-kadang kita macam tahu sendiri tu. Kita mengandaikan sendiri sedangkan kita tidak alim dalam perkara tersebut. Tu bahaya kita, bahayanya akhir zaman. Lepas tu ramai pengikut lah tu. Ramai pula yang ikut. Nampak? Hati-hati. Ya. Dalam ilmu tu juga kena disiplin. Bagaimana kita nak mendisiplinkan diri kita, bagaimana kita nak adalah dengan solat lah. Solat itu yang mengajar kita lebih disiplin. Ada turutan dia, ada rukun dia. Boleh solat rukuk dulu, baru nak takbiratul ihram. Boleh? Tak boleh. Aturan dia begitu. Niat, kemudian takbiratul ihram, Fatihah dan seterusnya. Kena ikut je tu. Lepas tu boleh, mana boleh sembahyang subuh 3 rakaat? Tak boleh. Untuk tak apa ustaz kata apa ni, kalau sembahyang banyak rakaat je lagi bagus ustaz. Tak boleh. Kena 2 rakaat lah. Tak boleh tambah. Subuh tu 2 rakaat. Okay. Tak boleh. Sembahyang dalam waktunya. Yang lagi bagus pula disiplinnya di awal waktu kita sembahyang. Mana boleh sembahyang kan, belum masuk waktu subuh kita dah sembahyang subuh. Tak boleh. Boleh? Tak boleh. Itu aturan dia gitu. Itulah disiplin. Mampu kita mendisiplinkan diri kita dalam melaksanakan solat tu, insya-Allah kita mampu disiplinkan diri kita dalam semua perkara.
kita sanggup apa menyiapkan suatu task itu berkaitan keduniaan tu, task yang berkaitan keduniaan tu dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Tapi beratnya untuk kita melakukan, kadang-kadang berat untuk kita melakukan apa yang Allah perintahkan dalam waktunya. Itulah akhir zaman. Betul tak? Kerja, kita buat kerja ada tempoh. Kena hantar sekian. Sanggup kita bertungkus lumus untuk menyiapkan satu tugasan itu. Tungkus lumus kita nak siapkan. Supaya capai sasaran kita, menyiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Tapi kita kadang-kadang tak mampu untuk melaksanakan perintah Allah, walaupun seketika je. Berat untuk kita lakukan benda tu seketika je. Walhal tak lama pun. Tapi kita mengenepikan benda tu. Kadang-kadang di hujung-hujung waktu semayang. Nampak? Itu akhir zaman. Saya tak salahkan tuan-tuan, tak salahkan siapa-siapa, tapi itulah yang terjadi, yang kita perlu akui bahawa lemahnya kita ni. Betapa lemahnya diri kita. Dan kita susah nak mengakui bahawa diri kita lemah. Akhir zaman ni ramai orang tak mengaku dia tak susah nak mengaku yang diri dia lemah. Itulah dia. Itulah sedikit banyak hari ni berkaitan dengan tajuk dia, berani dan berdisiplin. Jadi kita kembali pada apa yang Rasulullah SAW ajar, apa yang telah Rasulullah tunjukkan, bagaimana kehidupan ni, bagaimana kita nak menghadapi kehidupan seharian. Mudah-mudahan kita mampu ubah diri kita. Kita tak mampu ubah siapa-siapa, tak mampu. Kita ubahlah diri kita. Ubah je diri kita. Saya sendiri kan, saya ubah diri saya lah. Soal orang suka, orang tak suka tu, itu bukan masalah lah. Saya daripada dulu pun yang biasa, kadang-kadang orang tak berapa gemar kan. Ada setengah manusia ni, ada banyak, ada pelbagai. Dan jangan bimbang lah. Kita, tuan-tuan, puan-puan, belajar, kita cari je ilmu. Cari ilmu tu sampaikan. Sampaikan apa yang kita tahu. Amalkan apa yang kita tahu. Sampaikan apa yang kita tahu, amalkan apa yang kita tahu tu. Sikit pun tak apa. Okey. Walaupun sedikit, lebih baik daripada diam membisu. Mungkin ada yang kadang-kadang apa kita sampaikan tu tak bertepatan dengan kehendak orang lain. Tak ada mengapa. Sampaikan saja. Asalkan apa kita sampaikan itu bertepatan dengan syarak. Dah. Sebab kita ni terlalu sangat nak bagi orang suka kat kita. Kadang-kadang benda yang sepatutnya kita cakap, kita sanggup sembunyikan. Anggap kita sembunyikan kadang-kadang. Betul? Kita diamkan. Tak apalah, biarlah dulu, nanti kita doa je lah. Sedangkan kan, bilisan cuma tegak bagi tahu. Itu ujian kan. Sebenarnya itulah ujian kan. Ujian dia. Okay. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatilah hidup kita. Okay. Dan kepada semua sahabat-sahabat frontliner, saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi lindungi semua dalam menjalankan tugas. Dan kepada tuan-tuan puan-puan, patuhilah peraturan SOP yang telah ditetapkan
ikut InsyaAllah mudah-mudahan usaha kita ni berjaya mengekang penularan wabak COVID-19 ni, dan kita kembali. Kau tak rasa apa-apa ke kan? Tak rasa apa-apa ke kan? Sembahyang jemaah, boleh berjemaah, boleh ada setengah boleh berjemaah, walaupun tak ramai kan. Main jemaah tu jarak-jarak, jauh-jauh. Kalau tak rasa apa-apa, masalah, cek balik iman. Kalau tak rasa apa-apa kan, tak boleh sembahyang Jumaat, tak rasa apa-apa, susah nak pula. Sampai tak boleh nak sembahyang Jumaat, paksa tangguh sembahyang Jumaat. Ya betul. Terpaksa kena ikutlah peraturan tu, apa yang dah ditetapkan oleh pihak berkuasa kan. Tapi kalau tak rasa apa-apa, rasa macam lepas tu kalau rasa seronok balik lagi, masalah. Muhasabah diri kita, tengok kita tak mampu dah semayang tu, jemaah pun dah jauh-jauh, jarak-jarak, saf jarak-jarak. Sedangkan sawu sufufakum fa inna tata sufuf tamamati solah. Nak bersalam pun dah tak boleh. Payah nak bersalam. Allah. Lepas tu kita banyak dah macam ni pun masih lagi sibuk dengan macam-macam perkara. Dah. Selagi mampu, jangan give up lah. Pada ustaz-ustaz kat luar sana, pada asatizah, para da'i, teruskan, jangan give up. Teruskan untuk menyampaikan. Itu saja ubatnya sebenarnya. Selagi mana dakwah tu kita sampaikan, selagi tu insya-Allah Allah masih pelihara kita. Setakat ni alhamdulillah, kita kat Malaysia ni masih lagi tak sama macam apa berlaku dekat negara-negara lain. Sampaikan. Itu antara doanya. Sebab tu dulu saya pernah berpendirian baru kan. Kalau kita nak nak rumah Allah tu kita nak ni, amaikan orang, makmurkan rumah Allah, nak bagi pada rahmat banyak, buatlah majlis ilmu. Buat itu tujuan dia sebenarnya, nak mengumpulkan orang kan. Sebab tu dulu orang buat baca Yasin tu, baca Yasin malam Jumaat, baca malam Jumaat kan. Yang jadi polemik sampai kata bid'ah. Itulah tujuan dia dulu, nak ngajak orang datang berkumpul kan rumah Allah. Itu tujuan dia. Buat benda-benda macam tu kan, buat tahlil, baca Yasin. Itu tujuannya. Cumanya ialah kemudian mungkin pemahaman orang tu rasa bila kami je baca Yasin. Sebenarnya kan bukan pahaman orang tu, pahaman orang yang cakap tu lah sebenarnya. Orang yang cakap benda yang tak betul tu, dia yang faham begitu. Orang lain tak faham macam tu. Saya sampai sekarang tak pernah, tak ada berfaham orang nak baca hari Khamis kena baca Yasin, tak boleh buat benda lain, tak ada. Mungkin pengalaman lalu dia lah. Dia nak buat tu memang baca betul. Orang tu dulu kan selalu memang masuk baca Yasin. Lepas tu lama-lama ada jenis orang ni, saya cerita ni jenis orang akal dia kan, dia akal dia tu. Benda pakcik ni dia kami baca Yasin, dia rasa tekanan, tak pressure. Lepas tu dia pun mencari benda. Ni dah mula ni bukan marah, tak apalah. Mula dah membetulkan pemikiran. Tak salah, tak betul fikir macam tu. Tapi tak apalah kan, kita tambah baik benda.
Orang yang berkata macam tu, dia lah fikir macam tu sebenarnya. Orang lain tak fikir. Kadang-kadang kita ni suka fikir apa yang orang tak fikir. Faham tak? Tuan-tuan faham tak? Perempuan kan, ayah, ibu-ibu, kakak, abang kat luar sana tu, faham tak? Kadang-kadang kita ni suka fikir apa orang tak fikir. Itu masalah kita. Orang tak fikir pun pasal tu. Memang kita yang duk sibuk fikir pula. Jadi lepas tu jadi benda celaru. Kan? Lepas tu sikit-sikit kan, sikit-sikit hilang. Zikir tak boleh, lah. Kita sampai kalau benda-benda tu tak betul tu, jangan cakap. Kita ajar je. Benda tu perkara yang bagaimana nak buat. Setakat hidup saya ni lah, daripada kecil sampai besar, tak ada pernah paksaan pun kan, nak buat tahlil ke tak buat tahlil, tak ada paksaan pun. Cuma mungkin lah ada keluarga tu dia rasa macam tu dah terbiasa. Jadi kebiasaan. Tengok komuniti dia begitu. Cuma kalau ada pemahaman yang tak baik, tak betul tu, macam kata kita cakap lah, tanya dia, kau mampu ke buat? Tak mampu buat, tak payah buat, tak apa. Cakap lah elok. Kita bantai semua. Dah jadi hukum tu dua je. Sunnah bid'ah je. Hukum ni dari sunnah bid'ah je. Saya nak tanya, hukum ni ada sunnah bid'ah je ke? Ustaz dia kelain kan. Tak, berani nak jadi berani. Kan benda berani. Hukum kita ni dengan apa ni, hukum ni sunnah bid'ah je ke? Saya tinggalkan persoalan itu kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, okey. Cukuplah sekadar itu, nanti kita sambung lagi dah. Kan? Jangan marah. Saya pun tak marah. Bagi kita tambah ilmu, makin hari kita kena tambah ilmu kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kan berkati hidup kita, kan kita ni diberi kesihatan pada Allah bagi kesihatan pada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan yang penting Allah ampunkan dosa-dosa kita sebelum Allah ambil tarik segala nikmat yang Allah beri pada kita. Dan mudah-mudahan kita ditempatkan di kalangan hamba-hamba yang soleh, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Tanggung dengan tasbih kifarat subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Allah